Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Shayman Analaki Alexander dari kelas DDT1A yang ditugaskan untuk memberi pembentangan kepada anda semua tentang perjanjian Inggeris Belanda 1824. Tahukan anda bahawa Melaka di tanah Melayu kita pada masa itu dijajah oleh Belanda? Perjanjian Inggeris Belanda 1824 juga dikenali sebagai Persetiaan London. Ialah suatu perjanjian antara United Kingdom dan Kemaharajaan Bersatu Belanda di London pada 12 Mac 1824. Perjanjian ini dibuat bagi menyelesaikan pertikaian yang muncul selepas perjanjian Inggeris Belanda pada 1814. Okay. Apakah syarat-syarat perjanjian? Next slide please. Okay. Belanda akan menyerahkan Melaka kepada pihak British dan sebagai balasnya pihak British pula akan memberikan Bangka Hulu kepada pihak Belanda. Penghapusan lanun di kawasan Kepulauan Melayu ialah tanggungjawab kedua-dua belah pihak iaitu British dan Belanda. Seterusnya, Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal Ewan Negeri-Negeri Melayu. Akhirnya, pihak British pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda dan juga di Sumatera. Seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan tentang syarat-syarat perjanjian. Terima kasih Simon. Saya akan meneruskan pembentangan dengan kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda. Okey, antara kesan perjanjian Inggeris Belanda ialah pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh iaitu pengaruh British dan pengaruh Belanda. Seterusnya, perpecahan Empayar Johor Riau. Empayar Johor berakhir apabila Singapura dan Tanah Besar Johor jatuh ke tangan British dan Kepulauan Riau di bawah pengaruh Belanda. Akhirnya, persaingan kuasa antara Belanda dengan British semakin sengit. Next slide. Okey, kesan di negeri-negeri Selat ialah penguasaan British di Tanah Melayu bermula dengan penempatan British di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786 dan Singapura pada 6 Februari 1819. Seterusnya, British mempunyai tanah jajahan yang ketiga setelah Belanda menyerahkan Melaka melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada 17 Mac 1824. Selain itu, ketiga-tiga tanah jajahan tersebut diletakkan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Seterusnya, sahabat saya akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih menerangkan negeri-negeri Selat tahun 1832. Pusat pentadbiran NNDS di Pulau Pinang dipindahkan ke Singapura dan ditadbir secara langsung oleh Governor General di Kolkata, India. Seterusnya, pentadbiran di Melaka dan Pulau Pinang pula diketuai oleh seorang Presiden Kaunselor yang bertanggungjawab kepada Governor General NNDS di Singapura. Akhir sekali, pada 1 April 1867, pentadbiran NNDS dipindahkan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perluasan kuasa. British menghadapi dahagi penentangan terhadap pemerintah di Hindia. Selain itu, bimbang timbulannya konflik dengan Siam yang mendakwa negeri-negeri Melayu di utara adalah di bawah naungan British pertahankan prinsip berkecuali yang dipersetujui
Dalam Perjanjian Inggeris 1820, tambahan pula, campur tangan akan meningkatkan kos berlakuan peperangan. Akhir sekali, Akta Pitt yang diluluskan di India melarangkan pegawai British untuk campur tangan. Seterusnya, saya bagi sahabat saya punya untuk menerangkan sistem residen. Assalamualaikum, saya Liana Dalila akan meneruskan kesan Perjanjian Inggeris Belanda. Antara kesannya adalah sistem residen. Sistem residen diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu semasa penjajahan Fangko pada 20 Januari 1974. Sistem jawatan residen adalah salah satu strategi British untuk menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Ini adalah untuk memastikan mereka memonopoli hasil dagangan di Tanah Melayu. Sistem residen juga membolehkan British lebih berkuasa terhadap negeri-negeri Melayu dalam semua aspek, terutama dalam sistem pemerintahan dan ekonomi tanpa menanggung belanja tambahan. Pada awalnya, kemasukan residen di Tanah Melayu adalah untuk membantu Sultan maupun Raja serta pembesar mewujudkan keamanan. Tetapi, sistem residen ini hanyalah untuk menguntungkan pihak British sahaja. Mereka hanya perlu bijak mengatur kata dan kebijaksanaan tanpa mengharapkan terlalu banyak bantuan dari pihak British. Antara perubahan besar yang berlaku disebabkan pelaksanaan sistem residen adalah Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dan pembesar kehilangan peranan mereka. Pungutan cukai juga diambil alih oleh British dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya, Mas Turina, untuk meneruskan pembentangan. Okey, terima kasih Liana Dalila. Seterusnya, saya Masturina Husna akan menerangkan tentang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu NMMTB. Okey. Gabungan ini terbentuk pada 1909 apabila British dan Siam menandatangani Perjanjian Bangkok. 4 buah negeri yang sebelum ini terletak di bawah naungan kuasa Siam akan diserahkan kepada British. Okey, 4 buah negeri Melayu ini adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Tetapi pada tahun 1914, Johor telah menandatangani satu perjanjian dengan pihak British bagi menerima khidmat penasihat British dan menjadi sebuah negeri Melayu tidak bersekutu. Bahasa rasmi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah bahasa Melayu dengan tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi. Raja Melayu di NNMTB iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai kuasa yang lebih besar kerana kuasa penasihat British tidaklah seluas kuasa residen di NNMP. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu berterusan sehingga Perang Dunia Kedua. Kesemua negeri ini kemudiannya menyertai Malayan Union dan sekarang merupakan sebahagian daripada Malaysia. Campur tangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Tujuan utama British campur tangan di tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi. Next slide. Next slide, saya akan bentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat daripada kesan-kesan perjanjian English dan Belanda, perjanjian British di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang sangat mendalam terutamanya dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga aspek tersebut mengalami perubahan yang sangat mendadak kepada Tanah Melayu menjadi negeri jajahan yang memberikan keuntungan kepada pihak British. So, pihak British ni ambil keuntungan daripada Malaysia. Okey, kesan yang paling ketara sehingga kini ialah dengan wujudnya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Malah, kaum Cina dan India dibawa ke Tanah Melayu oleh British sebagai tenaga kerja untuk mengeksploitasi ekonomi pihak British. So, maksudnya British ni banyak
ambil kerahan tenaga daripada kaum Cina, Indian dengan Melayu sekali untuk buatkan eksploitasi ekonomi untuk pihak British. So untung British lah. Pola penempatan mengikut kaum yang diwujudkan semasa penjajahan British juga masih kekal sehingga hari ini. Berdasarkan sistem pentadbiran British terdahulu, kerajaan Malaysia kini terus berjaya membentuk negara Malaysia yang maju, aman dan makmur. Okey, sekian saja saya dan sahabat-sahabat saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Habis dah pembantangan kita pada hari ini. So, anyone yang ada soalan yang tak faham? Anyone? Saya ada Mas Turina. Nak ajukan soalan kepada siapa? Simon. Okey. Soalannya, apakah contoh al-ehwal kerajaan Singapura yang British tak boleh masuk campur tangan? Okey, kali ini saya akan jawab kepada soalan anda. Okey, salah satu contoh ialah Belanda mengiktiraf kedudukan Inggeris di Singapura. So, faham tak kali ini? Faham. Dah. Okey. Okay, terima kasih Simon. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Okay, soalan untuk Angelina. Ya, apa je? Apa contoh negeri-negeri selat? Okey. Negeri-negeri selat ni terdiri negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okay. Okay, thank you. Okey, saya ada soalan yang saya tak faham. Sekarang ni saya nak tahu apa lagi aspek yang buat British lagi berkuasa bila sistem residen dilaksanakan. Okay, antara contoh-contohnya adalah ketidakseragaman pentadbiran. Okay, sorry. Okay, contoh yang lain adalah British mencampuri urusan adat resam tempatan. Okay, bila sistem residen ni dilaksanakan, British ni dilantik pegawai pemungut cukai. Jadinya, British lah yang menguasai segala cukai dekat tanah Melayu. Jadi, memang bawa keuntungan besar untuk British. Dan itu membuatkan penduduk tanah Melayu kebanyakannya hilang punca pendapatan disebabkan cukai yang terlalu tinggi. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Liana Dalila atas jawapan yang diberikan. Saya ada soalan untuk Mas Turina. Okey, apa contoh perubahan yang berlaku bila British campur tangan? Apa? Cuba ulang balik soalan. Okey, lepas British campur tangan, apa contoh perubahan yang berlaku dari segi sistem politik dekat tanah Melayu? Oh, sekejap Maaf ya. Okey, dia punya kesan tu pengenalan sistem pentadbiran moden. Maksudnya sistem ni untuk pastikan ekonomi Malaya penuhi kehendak English, orang English. So, orang English ni dia tubuhkan Malayan Civil Service, MCS yang diketuai oleh pegawai English. Bukan itu saja, dia tubuhkan Malay service MAS. Pentadbiran maksudnya pentadbiran Melayu yang dibantu oleh orang English.
jumlah penglibatan orang Melayu daripada golongan atasan tradisional sebagai pegawai-pegawai rendah. Maksudnya perkhidmatan kerajaan sangat kecil. Sebab kenapa jadi macam tu? Semua jabatan dalam pentadbiran diketuai oleh pegawai English. So orang English ni lah yang ketuai semua pentadbiran Melayu. Okay? Itu saja. Okey, terima kasih Mas Mina. Yang lain ada soalan lagi? Setakat tu ini saja soalan saya. Itu saja soalan. Okay, Saya kalau pun macam- itu saja. Okey, terima kasih semua. Kalau macam tu, sampai sini je lah kita punya pembentangan. Terima kasih kawan-kawan. Okay, Okay, thank terima kasih you. semua. Alright, bye. Terima kasih. Bye.